أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagi memulakan pengisian ilmu pada malam ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaknya kita bersyukur padanya kerana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita dengan berbagai-bagai nikmat, anugerah yang banyak tidak terhingga banyaknya. Dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, marilah sama-sama kita pergunakan untuk memperabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seikhlas mungkin. Moga-moga kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat, insya-Allah. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membicarakan berkaitan dengan kitab kita ni, program daurah kitab Kifayatul Muhtaj. InsyaAllah hamba akan berhabis pada malam ini, dan program penutupnya insyaAllah pada minggu hadapan lah. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan 3 orang pembentang kitab kita ni. Salah seorang daripadanya Fadil imam muda kita, dan juga Fadil Ustaz Rosmi mantan imam kita. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan mengadakan majlis penutup sempena program daurah kita, yang mana kita ni tak lama lagi akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi tak sampai dah 2 minggu lagi daripada sekarang. Oleh kerana kita berada di dalam bulan Sya'ban, maka sudah moleklah kita sempat khatam ataupun sudah kitab Kifayatul Muhtaj yang membicarakan berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Insya-Allah hamba pada malam ini hamba akan buat khulasah, kesimpulan dan penggolongan, insya-Allah. Manakala pada minggu hadapan program penutupnya nanti 2 orang lagi tu akan membuat penggolongan ataupun kesimpulan pada kitab kita ni, insya-Allah. Akan memulakan pembicaraan kita pada malam ini iaitu setelah mananya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memulakan cerita beroyak kisah peristiwa agung yang Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai Mi'raj, menaiki kepada Sidratul Muntaha. Maka kemuncaknya menerima kefarduan sembahyang yang asal pada mulanya 50 dikurangkan sehingga menjadi 5 kefarduan ini, dan baginda menerima kefarduan itu sehingga turun sampainya kembalinya baginda ke Masjidil Haram Makkah kembali. Dan setelah mana begitu Nabi cuba nak khabarkan, nak sampaikan mesej dakwah dan juga perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan keperluan sembahyang itu kepada umat manusia, yang mana telah pun kita faham dan kita ketahui
baginda disoal dengan beberapa perkara. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh, diejek dengan bermacam-macam ejekan kerana peristiwa yang kita maklum ini merupakan suatu peristiwa yang luar daripada batasan pemikiran manusia. Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut ini satu peristiwa yang pelik satu. Dan walaupun benda ini pelik, luar daripada jangkauan pemikiran manusia, serta tiada menggunakan alat dan teknologi yang canggih pada waktu itu. Kerana walaik orang nak berjalan jauh ni, paling-paling tidak kita kata naik kenderaan yang laju, seumpama menggunakan kapal terbang nak pergi kepada daripada mana, daripada Mekah ke Palestin zaman sekarang ni. Kalau tidak begitu pun dengan menggunakan kenderaan-kenderaan yang laju, sebab masa yang singkat berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita pada hari ini, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan alatan yang canggih sebagaimana kenderaan ataupun alatan yang digunakan pada zaman moden pada hari ini, maka tidak pelik dan tidak hairan, kerana ini merupakan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bukan Nabi sendiri yang berjalan, kerana Allah Ta'ala yang memperjalankannya, sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di awal suratul Isra. Allah Ta'ala sebut, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan akan hamba-Nya. Berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala ini sebagai bukti dalil bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa dan Dia mampu apa jua yang Dia boleh laksanakan, Dia lakukan, Dia jadikan, walaupun luar daripada jangkauan pemikiran manusia biasa. Jadi muka surat akhir, muka surat 25 tu terus kepada penghujung kitab sedikit sebagai penyudah dan kesimpulan nyati oleh dua orang lagi panel kita, pendaurah kita. Di tengah-tengah kitab muka surat 25 tu, dan berkatalah mereka itu, yakni di kalangan orang-orang musyrikin, sebahagian daripada mereka itu mengingkar, dan ada sedikit daripadanya yang beriman mempercaya. Kata dia, maka dan berkatalah mereka itu telah benar walid perkataannya itu. Maka adalah setengah mereka itu yang murtad daripada agamanya. Murtad ni artinya terkeluar daripada agama. Asalnya dah beriman kepada Nabi. Ada yang bersetuju dengan dakwah ajaran Nabi, walaupun tak semayang lagi pada ketika itu, hanya beriman dengan mengaku, mengiktiraf Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan yang disembah, dan mengiktiraf serta mengaku bahawa Nabi Muhammad lah pesuruhnya. Tu je hak kata beriman dengan Nabi. Adalah sebahagian segelintir manusia yang beriman, tapi berlakunya peristiwa jadi murtad semula, tuan-tuan. Dan setengahnya yang munafik pada perkataannya. Munafik ni percaya tak percaya. Depan Nabi berpura-pura yalah, belakang Nabi dia kata Muhammad ni menawak, kok mana pun tak percaya. Depan Nabi belakang Nabi dia dusta. Hak tu dia panggil munafik. Antara sifat orang munafik sebagaimana kita sedia maklum, apabila kecek dia menawak, apabila diberi amanah dia khianat akan amanah. Itu antara tanda sifat-sifat orang munafik. Jadi di hadapan Nabi berpura-pura kata beriman, belakang Nabi serta hakikatnya dia mendustakan akan Nabi. Ada juga sedemikian. Dan setengahnya yang mencercakan dan mendustakan, bakit lawak dapan Nabi ada. Muhammad mu ni peristiwa hak mu berita, hak mu royak, mu khabar ni barang tak masuk akal.
mu ni macam-macam dituduh kepada Nabi, gila pun ada, dusta, mu ni melawak dan sebagainya lagi. Ini depan-depan Nabi selalu dia bui. Itu antara sifat-sifat orang musyrikin. Dan setengahnya membenarkan dan membetulkannya ini sifat yang di mana kita sedia maklum, sifat inilah yang berada pada sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar apabila dikhabarkan kepada dia, "Hei Muhammad," kata orang musyrikin, "Hei Abu Bakar, adakah engkau tahu sahabatmu Muhammad, dia semalam dia berjalan daripada Mekah ke Palestin, serta dia royak kata dia menghadap Allah Subhanahu wa taala." Orang kitanya pergi royak kepada dia Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar berada di rumah dia. Orang musyrikin pergi royak kepada Abu Bakar. Abu Bakar tanya balik, "Yalah kau Muhammad kau hak royak ke kutu tu?" Jawab kata mungkin, "Ya betul. Jikalau sebenarnya bagian itu telah dikhabar, diroyak, diceritakan oleh Muhammad, pah klik sana tu aku percaya," katanya Sayyidina Abu Bakar. Maka dikala itulah digelarkannya dengan As-Siddiq, orang yang bersangat benar, bersangatan kepercayaan terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga digelarkan dengan julukan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang sahabat yang mulia, daripada salah seorang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Bakar antaranya orang, dan ada lagi lah termasuk isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Sayyidina Khadijah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Demikian maka diturunkan Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Setelah mana berlakunya peristiwa itu, Allah Ta'ala turun wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Mafhum daripada ayat itu, "Dan tiada kami jadikan akan penglihatan yang kami perlihatkan kamu ya Muhammad, melainkan fitnah bagi segala manusia." Aku tunjuk kepadamu, aku tayang kepadamu sewaktu Isra dan sewaktu Mi'raj itu, ini merupakan fitnah kepada manusia. Manusia akan tak percaya, manusia akan bakit lawak, manusia akan mendusta kamu. Tak apa, walaupun manusia tak percaya, walaupun manusia mendustakan kamu, ini merupakan ketentuan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak tengok hak manakah yang betul-betul beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Maka berkatalah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan adalah nyata pada ayat ini bahawasanya Isra dan Mi'raj itu adalah keduanya dengan ruh dan jasad. Kerana sebahagian ulama ada juga yang mengatakan berlaku peristiwa ni hanya mimpi apa ada, hanya kata berlakulah, tapi ruh saja, jasad dia tak berlaku. Kemudian hak ijmu' kebanyakan ulamanya berpendapat berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj ni bukan kata setakat mimpi, bukan setakat ruh, bahkan ruh dan jasad sekali berlaku sungguh-sungguh. Itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan peristiwa sedemikian. Kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada masa Isra itu adalah baunya amat harum seperti mana bau pengantin selama-lamanya. Itu antara hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala berlakukan peristiwa ni, kerana menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka harum antara itu mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu kemuliaan yang Allah taala anugerahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sungguh jasad baginda Nabi sentiasa harum tuan-tuan. Sebab tu ulama kata sekalian fudalaun Nabi tahirun, bersih. Gapo dia fudala? Air liur Nabi bersih, inguh Nabi bersih, darah Nabi bersih, air kecing Nabi bersih. Kalau kita tergamuk makan-makan tak apa, tak jadi najis. Tapi kalau peluh kita, air liur kita, darah kita ni tidak sebagaimana fudalaun Nabi.
Sebab tu pernah satu ketika sahabat diminta oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buang darah bekamnya. Sahabat ambil darah Nabi, giraik. Kemudian datangnya sahabat itu. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya sahabat, hangpa terlupa nama dia. Ke mana kau? Darah bekam aku tadi mau pergi tahu mana, pergi buang mana?" Lalu kata sahabat, "Aku tak tergamak nak tahu darah bekammu ya Rasulullah. Lepas tu, pergi curah mana?" Lalu aku minumnya. Lalu Nabi tak kata, "Bapa mau minum muka haram, bapa barang tu barang lagi." Nabi tak kata. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan dia kata, "Guana, sesungguhnya tiap-tiap mana darah aku yang bercampur dengan darah dia masuk ke dalam jasad dia, nescaya diharamkan daripada api neraka." Suka sahabat tu kerana satu kemuliaan, kerana darah dia bercampur dengan darah Nabi masuk dalam tubuh dia, dan jasad dia tentu tidak akan dimakan oleh api neraka. Mulia tak mulianya darah Nabi. Dan sekalian fadalah ulama berdasarkan kepada peristiwa tersebut, sekalian fudalat Nabi termasuk liur Nabi, enguh Nabi tidak najis, bersih kata ulama. Sebab memang sungguh kalau disebut oleh dalam riwayat lain, sekalian peluh-peluh Nabi, kalau bahasa kita jebak-jebak Nabi ni memang tidak busuk, tidak hapuk sebagaimana jebak kita, peluh kita lah. Memang harum semerbak bauan kasturi. Itu merupakan mukjizat dan suatu kemuliaan yang Allah Ta'ala jadikan kepada jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita tidak berkesempatan oleh kerana kita hidup ribu tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan kita. Walaupun jasad Nabi kita tidak sempat lihat, kita tidak hidup sezaman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi cara kita nak menghidupkan ingatan kita dengan kita memperbanyakkan selawat dan mengingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat kita ingat lagu mana jasad Nabi yang mulia, bahkan kita hidupkan, laksanakan, turut segala sunnah-sunnah, aturan dan ajaran yang ditinggalkan kepada kita, barulah kita menjadi umat yang sentiasa hidup jiwa kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak dilupai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirat kelak, bahkan kita mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermacam-macam syafaat yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sekalian umat-umat dia. Itu antaranya masuk surga dengan tanpa hisab, berjaya minum air di kolam Kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan dahaga selama-lama kita berada di mahsyarnya, menunggu untuk hari pembicaraan, hari hisab dan sebagainya. Itu antara kelebihan-kelebihan orang yang mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita atas dunia tak teringatlah mana ke Nabi, tak selawatlah mana ke Nabi, mana mungkin kita nak dapat syafaat, kita nak dapat keistimewaan yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah pada Allah semoga kita salah seorang daripada yang berjaya mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Inilah kata dia akhir barang yang menyahja fakir yang muhtaj kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Daud bin Abdullah Fatani pada mentaswikkan bicara Isra' dan Mi'raj daripada bahasa Arab ke bahasa Jawi berdasarkan kepada risalah Arab yang dikarang oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, setengah syarahnya bagi Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Jadi kitab Kifayatul Muhtaji Syekh Daud Al-Fatani, kita maklum kata orang Jawi yang berasal daripada Fatani, bumi Fatani rahimahullah ni. Syekh Daud Al-Fatani ni dia terjemuh daripada karangan kitab Arab asalnya, sebagaimana sebut dah di awal bicara kita, kitab Arabnya yang bernama Ibtilaju fil Kalami 'alal Isra'i wal Mi'raj, karangan Al-Allamah Al-Musni Syekh Najmuddin bin Muhammad bin Abi Bakar As-Sakandari Al-Ghaiti. Satu, lepas tu ambil pula daripada cerita Syekh Qalyubi, Syekh Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Gabung daripada dua buah kitab Arab ni, maka Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah lalu buatlah
satu terjemahan di dalam risalah dalam bahasa Jawi, bahasa kita, supaya kita boleh faham mengikut bahasa kita untuk sama-sama orang ketutu dan sekalian ikhwan manusia bagi kita saudara orang Islam, orang mukmin dalam bahasa Jawi ni dapat faham risalah berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ni. Dan marilah sama-sama kita bermuhasabah. Bersempena kita berada di ke penghujung bulan Syaban dan tak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu, dan berdoalah kita pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan yang barakah. Jadi sebagai kesimpulan daripada hamba pengajaran daripada peristiwa Isra merupakan satu daripada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dijangkau oleh fikiran manusia yang amat terbatas. Antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa agung ini, yang pertama apa nak sebutnya, cabaran iman kita orang Islam masa kini dalam mempercayai kisah peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kerana dia berlaku tanpa menggunakan alat-alat yang canggih dan sebagainya yang luar daripada kemampuan manusia. Walaupun begitu, wajib kita kena percaya, wajib kita kena yakin dan iman sungguh-sungguh, kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut dengan jelas di dalam Al-Quranul Karim sebagaimana di awal surah Isra. Wajib bagi kita, tak boleh kita nak ragu-ragu, tak boleh kita nak mengingkar sebagaimana perlakuan orang-orang musyrikin waktu sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempercayai, dengan kita faham sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, mensucikan daripada sebarang sifat-sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita. Kerana peristiwa ni Tuhan sendiri sebut bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kamalat. Sehingga ditanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat, oleh musyrikin, bagaimanakah kelakuan dan keadaan kau berjumpa dengan Allah Taala. Jadi kalau seandainya kita orang generasi mutaakhirin ni, sebagaimana Syekh Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari, kita nak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara nak makrifahnya dengan mempelajari sifat-sifat kamalat, kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi Allah Taala 20, mustahil bagi Allah Taala 20, harus bagi Allah Taala 1. Jadi jangan kita duk khoyar, duk fikir dengan kemampuan yang terbatas ni, duk khoyar Tuhan ni duk atas harah, Tuhan ni lagu mana lagu, jangan. Kerana mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kita pegang dah dalam sifat 20 hak kita duk faham, duk belajar, guru ustaz kita duk mengaji tu. Bersalahan Allah Ta'ala, tidak menyerupai Allah Ta'ala dengan sekalian makhluk. Mana mungkin Nabi nak royak supon ni lagu tu, lagu ni macam ni. Tak ada. Nabi kata laisa kamislihi syai'. Dan jangan kita duk gambar, duk khoyarlah Tuhan lagu ni duduk sini. Sifat duduk ni sifat bagi makhluk. Dan setiap sifat bagi makhluk benda baru. Tuhan qadir, tidak menyerupai kita. Sama Allah Tuhan nak duduk selo atas harah umpama dan bagainya. Tidak. Sifat duduk selo, sifat duduk sifat bagi makhluk. Kerana jirin makhluk ni berjisim berjirin, mengambil lapan, mengambil tepak, sebagaimana kita duduk selo atas jadah, mengambil tepak, dia panggil tu sifat jirim dan jisim. Maka Allah Ta'ala tidak berjirim, tidak berjisim. Sama Allah dia nak mengambil lapan, duduk atas harah dan sebagainya. Tidak. Allah Ta'ala maha suci daripada menyerupai mana-mana makhluk. Tak seduk gambar, tak seduk khayal lagu mana sekalipun, tidak betul dengan khayalan gambaran kita tu. Hanya maha suci Allah Ta'ala daripada benda-benda kekurangan, bersifat Allah Ta'ala dengan segala kesempurnaan. I'tikad lagu tu sudah. Dan yang ketiganya, sebagai kesimpulannya, tugas bagi kita sekalian ikhwanul muslimin, tugas pendakwah ialah mengembalikan ummah kepada agama fitrah. Setiap di kalangan kita ni berperanan sebagai pendakwah. Cuma kau batas masing-masing orang ni setara ni dia mengajar dalam televisyen, orang ni di masjid, orang ni balesa, orang ni atas rumah dia.
Jangan kita kata kita ni tak ada orang hamba, tidak pendakwa, hamba ni tak mengajar. Tak. Cuma kau batas orang ni di sekolah. Orang ni di pejabat. Orang ni atas rumah dia nak mengajar juga anak-anak dia. Jadi pastikan peranan kita sebagai pendakwah ni mengembalikan ummah, mengembalikan masyarakat, mengembalikan orang di bawah jagaan kita kepada agama fitrah. Dan terbukti peristiwa ni ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih susu berbandingnya pilih arak. Rasulullah tak pilih arak ketika didatangkan Jibril kepada dia dengan satu bekah daripada arak, satu bekah daripada susu, dan kata riwayat satu bekah daripada madu. Jadi Nabi tak pilih, kasi pilih yang fitrah. Jadi kita nak ajar kepada anak didik kita, nak ajar kepada murid-murid kita dan sebagainya, peranan pendakwah kembalilah manusia kepada fitrah hak asal. Jangan ada ajar benda-benda hak luar daripada fitrah, luar daripada batasan agama, dan berpandukan agama kepada wahyu ilahi. Bukan kata rekodan teori daripada Nabi, bukan rekodan daripada ulama, tidak. Bahkan ini merupakan berpandu, berpaksikan kepada wahyu ilahi, dan ini merupakan jalan yang betul, pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, institusi masjid. Institusi masjid ni merupakan markah utamalah bagi umat Islam kita ni. Kita ingat molek, walaupun apa jua situasi yang dihadapi, diharungi oleh kita sekarang dalam musim-musim wabak COVID-19 yang masih belum lagi ada kesudahan, walaupun vaksin telah pun cuba disuntik oleh sebahagian kita, ada sebahagian lagi tak dapat lagi. Ala kulli halnya sehari dua ni wabak mula meningkat pula. Berdoalah kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan lupa masjid merupakan tempat yang mulia untuk kita teruskan kerja-kerja kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan markas bagi umat Islam untuk mengemban dakwah, dan terbukti kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan peristiwa agung ni daripada Masjidil Haram Makkah sehingga Masjidil Aqsa Palestin. Nak ayat kata tempat atas dunia ni, walaupun kita situasi dengan ujian berdepan dengan kemarah, dengan susah, dengan miskin, dengan ekonomi, dengan penyakit dan apa juga sekalipun, jangan kita ke mana ke hulu ke hilir, melainkan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan antara semulia-mulia tempat ke masjid. Apabila kita serabu, susah, penyakit-penyakit dan apa juga masalah sekalian dihadapi oleh kita, marilah ke masjid. Mari masjid, insya-Allah akan ada ketenangan di masjid. Insya-Allah masjid merupakan tempat untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kerak ke masjid, datang ke masjid, mencetuhkan sesuatu, mana kata ketenangan jiwa, insya-Allah akan ada, akan dapat ketenangan itu di masjid. Insya-Allah mudah-mudahan akan terubat segala penyakit-penyakit, segala musibah dan sebagainya. Kalau mari musibah, walaupun kita baru ni tak ada arah, sejumlah orang tak boleh masjid juga, walaupun masjid tempat, tapi oleh kerana tak apalah, tapi nak kata daripada masjid, setelah masjid dia buka, mari masjid. Ini merupakan arahan. Jadi kalau tak boleh ke masjid, kita berdoa supaya masjid cepat-cepat buka. Dan sekarang masjid buka dah, teruskan dengan kerja-kerja kita. Jadi pihak masjid sentiasa merancang supaya masyarakat ni mana kata tidak sunyi dengan program-program yang bersesuaian dengan kita. Insya-Allah ada kemanfaatan, insya-Allah ada barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga wabak penyakit yang dilandai negeri negara kita ni cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan sempena kita berada di bulan Syaban, mengingatkan kita Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa ni dalam bulan Syaban, iaitu disebut oleh para ulama setelah mana tahun kedua hijrah. Ni dalam bulan Syaban kita nak puasa, dalam bulan Ramadan Allah taala turun wahyu ke Nabi, iaitu pensyariatan, iaitu puasa dalam bulan Ramadan nanti, turun wahyu iaitu pada bulan Syaban. Dan dalam bulan Syaban juga kita kena ingat satu lagi peristiwa selain daripada keperluan puasa, dan turun wahyu dalam bulan Syaban juga pensyariatan zakat, iaitu fitrah. Zakat fitrah ni kita ingat apabila mari Ramadan, ingat kepada kita fitrah kena ingat. Jangan pula tak bayar terah tahun ni
Kalau tahun lepas 7 riyal, tahun ni majlis agama akan tetap. Kalau tak silap hamba 3 rega. Tu kalau setengah-setengah negeri dia buat lagu tu dah. Ada hak 7 riyal, ada hak 10, ada hak lebih. Tengok situasi keadaan semasa kita makan beras. Jadi hak ghaliknya pertengahan ni kak, galik ke 7 riyal segatang lah. Dia panggil dah zakat badaniyah sekali dalam setahun. Ni kena atas setiap insan. Tak kira laki-laki ke, perempuan ke, kaya ke, miskin ke, uzur ke, asal lagi nyawa ada yak-yak, sekali pun malam raya beranak boleh anak kena bayar lagi terus esok kan ataupun malam tu. Orang Tino perut besar, beranak malam raya, anak hak beranak malam raya wajib lagi atas ayah kena bayar terus tu. Sekalipun hak mati sempat hidup dalam bulan Ramadan, kecuali bulan Ramadan meninggal dah, tak wajib atas dia kena bayar terus. Jadi kalau sempat, kita kata sempat berada dalam bulan malam puasa, kita kata ada kira dah tu mati malam puasa, kita kata esok ke kena bayar, tolong bayar kepada si mati gapo dia terus. Tu wajib dah nak bayar kata. Itu antara perkara yang berlaku di bulan Syaban sekarang ni, pensyariatan puasa dan satu lagi pensyariatan zakat fitrah. Ingat. Kemudian akhirnya kalam daripada kitab kita ni kata dia disyarahkan bagi Ahmad Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah daripada kitab Syekh Najmuddin Al-Ghaiti As-Sakandari dan setengah syarahnya daripada Syihabuddin Al-Qalyubi. Sesar Syekh Daud daripada mengarang terjemah kitab dia ni pada hari Selasa antara Zuhur dan Asar di dalam Makkahul Musyarrafah pada 27 hari bulan Muharram bulan Al-Haram pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 1224 hijrah 1224. Kita sekarang ni berapa tuan-tuan? 1442 tolak 1224 hijrah. Jadi usia kita Kifayatul Muhtaj sekarang ni mencecuh 218 tahun dah umur kita ni. Orang kata oleh kerana kitab yang ada barakah daripada seorang al-allamah al-faqih waliullah Syekh Daud Al-Fatani, ratusan tahun dah usia kitab Kifayatul Muhtaj. Dan kitab-kitab karangan dia banyak lagi, termasuklah kitab Munyatul Musalli, sehingga hari ni orang duk belajar, orang duk mengaji, duk beroyak kitab dia ni. Tentu sekali kitab dia ada barakah. Sebab tu kita pilih kitab orang dulu, kitab orang ulama-ulama dulu, kitab-kitab turaf, walaupun bahasa yang digunanya sukar untuk faham setengah kalimah dia, tetapi kita muzakarah. Apa kitab dia ni, mana kata nak capai 100% maksud mungkin tak sampai, tetapi yang mau sekadar baca batai karuh orang panggil, ulangi kita muzakarah sikit sebanyak, mungkin ada kesilapan, mungkin tak sampai kepada maksud asal dia, sikit sebanyak itu kita pohonlah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah silap kekurangan, pohon kemaafan daripada Allah taala. Moga-moga Allah taala beri kepahaman kepada kita untuk kita faham, untuk kita beramal dengan pengajaran daripada kisah peristiwa Isra dan Mi'raj ni untuk kehidupan kita pada hari ini. Walaupun ribu tahun dah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita, tetapi agama yang ditinggalkan kepada kita, ajaran agama yang ditinggalkan kepada kita, sehingga hari ini kita laksanakan mengikut sebagaimana kita faham. Kita solat jangan ditinggalkan, kita hayati susah payah pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun berat cabaran kita pada hari ini dengan kerja buat kita dengan bermacam-macam cara tapi pastikan tibanya waktu, tibanya masa, kita laksanakan solat walaupun di mana juga kita berada. Jangan tak sembahyang sudah, kerana masyarakat pada hari ini sebahagian daripadanya ada yang tak sembahyang. Hak mari masjid, hak dekat dengan majlis ilmu ni alhamdulillah lah. Tapi dalam kawasan kita ni, dalam mungkin bandar Pasir Putih ni, seramai mana lagi umat manusia bukan setakat ni hak ada, bahkan lebih ramai lagi daripada ni kewujudan. Tapi di mana mereka berada? Tak apa lagi di mana mereka berada. Adakah mereka melaksanakan kefarduan sembahyang ni setiap waktu yang ditetapkan kepada kita? Pastikan masyarakat kita terus melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh jangan ada, jangan mipak
di kalangan kita yang cuar, yang abah, yang tok semaya. Sama ada semaya retik, dok retik, rajin semaya malah dok, ada masa semaya sibuk-sibuk dok, jangan ada lagu tu. Teruskan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan janji-janji balasan Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Janji orang semaya mendapat nikmat daripada Allah, janji Allah taala kepada orang yang meninggalkan semaya azab Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang digambarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azab duk hatuk pada belekuk, hancur berkembur taruh, sia bertakut balik, hatuk pula. Itu satu gambaran seksaan kepada orang yang meninggalkan semaya. Dan nama sebut dah beberapa kali, seksaan orang meninggalkan semaya sekurang-kurangnya dia mendapat berhadapan dengan 15 seksa. Ni seksa dunia, 3 seksa ketika mati, 3 ketika seksa kubur, dan 3 seksaan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan peristiwa agung ini merupakan peristiwa yang sungguh, yang berlaku sungguh, dan kita selaku umat, kita nak jadi umat yang terbaik, nak jadi umat yang mulia, umat yang mentaati segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan umat yang nak ikut dengan ikutan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. حامدا وشاكرا لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ومصليا ومسلما على خير خلقه محمد وآله وصحبه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه وذرياته أجمعين. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi kita pada malam ni kita sudahi di sinilah. Ada kesempurnaan, ketidaksempurnaan di dalam menyapa maksud dan faham ibarat tu ada kekurangan dan tidak sampai maksud, mohon maaf. Mungkin ada kekurangan, ada kesilapan dalam penyampaian atau tak sapa maksud. Kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kepahaman yang sebetul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya ada kesilapan, perbaiki, perbetul kesilapan itu, ambillah, terimalah hak yang sebetulnya. Moga-moga kita sentiasa diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang sebenar, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada minggu hadapan kita akan baca doa penutup daripada doa Isra' Mi'raj yang disebut oleh Syekh Daud sebelah tu. Insya-Allah minggu hadapan kita buat penutup majlis. Untuk makluman daripada tuan-tuan Jemaah sekalian, insya-Allah pada minggu hadapan kita bercadang nak buat penutup, dan sedikit ada nak buat majlis jamaah sikitlah cara lekah kita. Jadi bersempena pada minggu hadapan cadangan kita, siapa-siapa nak beri sumbangan kita apas jadah malam ni dah. Tok siap kita akan apas jadah, siapa-siapa nak beri sumbangan untuk menganjurkan program sikit pada minggu hadapan, insya-Allah kita menyediakan kecek dah dengan penyedia tu Bajitah untuk menyediakan kita cicah gula, cicah roti lah. Mungkin tak sepak kita hidang sini, kita bukuh buffet dah, insya-Allah pada minggu hadapan. Malam ni kita tak sama seria dalam buah tabung tu untuk kita buat persiapan untuk minggu hadapan, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang lemah dan yang kurang itu dapat kelemahan diri hamba. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim lakum wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi sya'banina wa ballighna Ramadan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca Fatihah sekali, kita hadiah kepada Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.